Mikrofon tak kah? Tak payah makan mikrofon. Mikrofon tak payah. Ada. Ya, ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekhi musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka 'ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala Syekh Muhammad bin Ismail Dawud Al-Fattani Al-Makki rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan menyapu sekalian dua telinga. Sambung situ lagi, kita masih lagi dalam bicara perkara-perkara yang disunatkan di dalam berwudu. Kita masih dalam sunat wuduk yang amat banyak. Jadi kata dianya setengah daripada yang amat banyak tu lagi menyapu sekalian dua telinga. Jadi sapu, bukan suruh ambil air buh lalu bertelinga tu, bukan sini. Sapu. Tu. Jadi sapu telinga ni. Dia pergi ni dengan sekali orang panggil sapu kepala. Hak sapu kepala tu hak wajib. Sapu kepala tu hak wajib. Bukan sunat dak sapu kepala tu, disebut dalam Quran kan? Wamsahu biruusikum. Sapu olehmu dengan kepala-kepala kamu. Tu. Tapi ketika mana sapu kepala tu,
ibu jarinya basah dah, duduk di telinga tu. Tika tunya kena dah air di telinga. Bahkan kalau kita nak jelujur lagi, bukan setakat ketika mana sapu kepala terbasuh dah telinga. Ketika mana kita basuh muka tu sebenarnya telinga tu sudah kena air. Sudah kena air dah. Tu. Karenanya hak telinga daripada pihak Meletanya anak telinga ke anak telinga kanan, anak telinga ke anak telinga maknanya. Maka nak betul-betul kena di anak telinga tanpa melebihkan sikit daripada anak telinga tu tak boleh. Karena al-wajib la yatimul ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Barang yang tidak sempurna benda wajib, mana basuh muka tu tak sempurna, melainkan dengan kena lebih sikit daripada hak muka. Mana pada pihak Meletanya anak telinga ke anak telinga, lebih sikit kena ke telinga. Maka lebih sikit yang ni kena ke telinga tu wajib juga. Itu tu. Jadi telinga tu kena airnya bukan hati tangi hak sunat sapu air pada telinga dak. Bahkan ketika mana basuh muka dan sapu kepala telinga tu juga turut terkena air. Itulah. Tapi hak tu hak wajib hak tu. Hak tu hak wajib. Ada pun hak ni hak sunat. Maknanya betul-betul orang panggil kita tu sapu telinga. Itu. Maka kerana tu katanya musannif dan menyapu, yakni dan sunat menyapu sekalian dua telinga. Kalau ada tu ada dua telinga lah. Kalau desa kat lah telinga dia dari sini. Kalau ada dua telinga maka sunat kedua-duanya dia sapu dengan air. Tu. Zahirnya telinga. Zahir telinga ni maknanya ni hak belakang ni. Hak belakang telinga tu orang panggil zahir. Dan batinnya telinga. Sunat juga wi kena air. Orang panggil sapu tu dengan makna wi kena air. Dia beza ke? Sapu dengan basuh. Kalau basuh tu syaratnya kena air mengalir. Ada pun sapu tak syarat air mengalir. Asal kena sah. Itu maksud kita. Jadi hak ni bukan sah tak sah sebab benda sunat. Mana asal kena je air pada telinga sama ada zahir dengan batin, maka dapatlah pahala sunat menyapu air pada dua telinga. Itu. Karenanya Abdullah bin Abbas dia kata dalam hadisnya dia kata ani bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala katanya dia anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahawa sesungguhnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi, menyapulah ia nabi dengan kepalanya, wa uzunaihi, dan dua telinganya. Dua telinga tu sapu lagu mana? Zahirihima, zahir bagi kedua-duanya, wa batinihima, batin bagi kedua-dua telinga. Zahirihima mana zahir kedua-dua telinga, wa batinihima, dan batin bagi kedua-duanya. Dalam hadis yang lainnya diceritakan lagu mana ke Rasulullah tu guna ke orang panggil jari dia untuk sapu air pada zahir telinga dan batin kedua-dua telinga. Dalam hadis lain disebutkan Nabi kata, sahabat cerita, Abdullah bin Abbas cerita, wa uzunaihi ay wa masaha bi uzunaihi, dan menyapulah Nabi itu dengan dua telinganya, zahirihima, zahir bagi kedua-dua telinga. Zahir itu sapu lagu mana? Bi ibhamaihi, dengan perut atau bukan perut, ibu anak jari. Ibham tu mana? Ibu anak jari. Duduk belakang gini. Ini duduk belakang gini. Tu. Wa batinihima, dan batin bagi kedua telinga. Mana dalam ni? Batin bagi dua telinga tu Nabi sapu lagu mana? Bi musabbihataini, dengan dua jari telunjuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya begini, bila kita nak sapu air tu begini. Masuk dalam ni. Gitu.
Hak belakang, hak ibu jari ni hak zahir. Zahir ni antara belakang. Nah, hak jari telunjuk ni dalam batin. Tu tengok. Dalam kitab pun dia akan sebut ni. Cuma kita baca sikit hadis itulah. Takut memang kata tak mai mana Musa ni. Tak ada dalil ni. Adalah hadis lah ke. Cuma kitab fiqh ni tak ada sebut lah hadis dalil ke apa semua. Tu kalau kita rajin kita kena belek lah kitab-kitab hadis. Secaya berjumpalah dengan hadis-hadis sebagai sumber hukum bagi syariat. Gitu dah. Lagu mana menyapu tu? Takluk pada kata menyapu. Menyapu. Menyapu bukan guna menyapu tu dah. Sapu, masaha tadi. Sapu dengan air pada sekalian dua telinga, zahirnya telinga dan batinnya telinga. Sapu-sapu dengan tu takluk pada kata menyapu dengan air yang lain daripada air sapu kepala. Artinya kita sapu kepala. Nah, sapu kepala hak sunatnya tu semua kepala lah. Daripada depan ke belakang, lepas tu ke belakang pula, ke depan pula. Gitu hak sunatnya sebutir kepala. Tapi kalau kita ambil hak wajib dalam mazhab kita Syafi'i, satu juzuk urat rambut hak ada dalam hak kepala kena air sah dah. Pah ada sini. Tapi syaratnya rambut hak dalam hak kepala. Jangan rambut hak terkeluar daripada hak kepala, jangan. Atas kepala orang tu tak ada rambut. Pakai seneh lalu dah atas kepala betul-betul. Nah, itu. Lepas tu pakai gomoh ngai hak ada lekat di tangan kita kerana sapu kepala tadi. Tak sunat itu. Basuh pula. Celup pula kalau ada kolah. Kalau guna baik basuh pula tangan. Air lain daripada air basuh kepala. Air lain daripada air sapu kepala. Gitu. Tu artinya bukan air hak lekat dah tangan ketika mana sapu kepala kita pupak gitu telinga. Tu kuranglah tu. Walaupun sah, artinya sah tu dengan makna sah wuduk, sah lah sebab sapu telinga ni orang panggil sunat. Mungkin sah dengan makna apa? Dapat pahala. Nah, tapi kurang. Kurang. Asal kata tangan kita masih basah dan menyentuh ke orang panggil batin telinga dan zahir telinga, sah lah orang panggil sunat, dapatlah orang panggil pahala sunat nyapu telinga. Tapi kurang. Itu kurang. Maka hak lebih yang mana? Guna air lain. Guna air lain daripada air hak sapu kepala. Habis. Dan yang sempurna. Dan yang tu orang panggil sifat hazah mausuf dia panggil. Takdir ni. Dan bermula kaifiat. Kaifiat mana cara-cara, tata cara, kaifiat. Dan yang sempurna dan bermula kaifiat yang sempurna, yang akmal. Nak dapat pahala hak sempurna lagu mana? Tu dan yang sempurna, yakni dan bermula kaifiat yang akmalnya sunat pada kaifiat menyapu kedua telinga, bahawa memasukkan, yakni oleh mutawaddi tadilah, oleh seorang yang berwuduk tu memasukkan apa? Kepala dua telunjuknya, yakni dua jari telunjuknya. Itu. Ni kepala bagi dua jari telunjuk masuk mana? Di dalam dua lubang telinganya. Masuk gitu. Tu masuk itu. Berapa tu masuk? Dan diedarkan keduanya, dua jari telunjuk tadi. Diedar tu mana? Buat gerak gitu. Gitu. Diedarkan keduanya, dua jari telunjuk tadi tu atas segala lipatan telinganya mutawaddi. Kan telinga kita tu ya ada orang panggil lipat. Ada lipat tu ni. Maka kita gerak gitu. Edar gitu, edar. Edar, wignai belaka. Itulah gitu. Apa tu? Kelopak telinga. Lipatan makna kelopak telinga. Kan kemah. Makna kita buat gerak. Edar tu makna buat gerak di kelopak-kelopak telinga tu dah. Itu lagu tu. Dan dilalu tu. Kalau kita jawi tu ya baik ya je dal le waw kahnung. Nak baca warna kalau tak mengaji ni. Kalau kita rumi dah apalah ya je kok rumi dah. Kalau kita jawi dal lam waw kahnung. Mana je dilukan siap. Ya tinggal ni. Dan dilalukan. Lam yang pertama tu ada alif.
Tu lagu tu. Dan dilalukan dua ibu tangannya. Itu. Bi ibhamaihi dalam hadis sebut ada. Nah, ibu jari lah, ibu tangan tu mana ibu jari. Ibu jari bagi tangannya. Itu kalau azal tu. Dua ibu tangannya yang ni. Dua ibu jari bagi tangannya mutawaddi. Dilalu atas belakang dua telinga. Ni. Atas belakang dua telinga. Tu ya ajarlah kau kita deh. Atas belakang dua telinganya nya mutawaddi. Tu jadi gini. Nah, masuk dalam ni dulu. Gitu. Habis ni, pak hak ni pula. Ibu jari ni pula. Pak belakang ni serang lalu ke atas. Lalu ke atas. Lalu ke atas belakang ni lah. Zahir dia tu. Tu kerana sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadinya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma cerita anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi menyapu ia Nabi dengan kepalanya Nabi wa udhunaihi dan menyapulah ia Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dua telinganya Nabi zahirihima zahir bagi kedua telinganya bi ibhamaihi dengan ibu jarinya wa bawatinihima dan batin bagi kedua telinga bi musabbihataini dengan dua jari telunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu tu. Jadi kita bila nak basuh nak sapu telinga tu, ambil air pak. Ambil air tu tak payah ambil begini muka nak pok dalam telinga dak kat sini. Wi basah tangan, wi basah tangan sebab dia bukan basuh, dia sapu, sunat sapu. Kalau basuh enggak, kena ambil witako dengan air, seruh masuk ke telinga. Tu orang panggil basuh. Dah, sapu. Sapu maknanya kena air di tangan kita. Wi kena air di tangan kita. Lepas tu jari telunjuk, dua-dua jari telunjuk masuk dalam batin telinga kita. Lepas tu edar lagu ni. Edar lagu ni. Sampai habis ni, ibu jari ni pula. Pak atas belakang ni. Zahirihima bi ibhamaihima bi ibhamaihi. Pak atas belakang ni tolak gitu. Dapat pahala sunnah. Allah akmal. Tu orang cinta ke Nabi dia buat weh. Sebab sunat sebut kata sunat hak Nabi buat. Tu sebut kata sunat hak Nabi buat. Habis. Habis dak lagi? Tak lagi. Kemudian setelah tu maknanya setelah selesai ibu jari pak atas belakang zahir belakang telinga ni, setelah dilalu kau panggil ibu jari bagi tangan kita atas belakang dua telinga, kemudian dilekatkan, macam dilekat tu, dipelekatkan dua tapak tangannya mutawaddi. Tu pelekat mana? Pelekat ni di telinga. Padahal basah keduanya, kedua tapak tangan mutawaddi. Kalau tak basah lagi kena basah kalau kering dah. Kena basah. Tapi kalau basah dah, dua tapak tangan basah dah, tak payah basuh dah lah. Pelekat selalu dah. Pak pelekat. Pelekat mana? Dengan dua telinganya. Pak pelekat gitu, Pak. Tu sunnah. Jaga yang buat ni tu ni. Jaga sebab apa? Sunat jah. Ya bawa jah dekat. Selesai masalah. Tak ada apa-apa. Orang kita lagu tu kan. Tu jangan kata sunat jah. Sunat ni kena kata sunat tahu tak buat dah aku malah. Aku malah suku giga kat sini. Jangan kita kata sunat jah. Hak Nabi buat tak ada hak jah. Semuanya apa? Besar. Sebab kita tak tahu kita dapat masuk syurga tu dengan apa amalan baik kita. Tu amalan hak kita ikut Nabi hak mana kita boleh masuk syurga. Kekes sebab duk pelekat ni. Nampak remeh aja. Dah. Tapi ada hikmah dia. Gitu. Bahkan dalam hadis lain Nabi kata, "Hakaza lagu nilah amarani Rabbi." Itu. Lagu nilah diperintahkan akan daku oleh Tuhanku. Jadi basah tangan masuk sini, edar lagu ni pak atas lakan ni pula seruk situ.
pelkuk gitu. Dapat pahala sunat sapu telinga dengan akmal, sempurna. Tu lagu tu dah, dengan sempurna. Kita buat rumah nak wis sempurna. Nah, buat kerja gapo nak wis sempurna. Hak bagi dunia kita, toke hak akhirat kita tak sewis sempurna. Tu. Tapi moga hak bagi akhirat tak nampak depan mata tu kan. Buat ala-ala qadar lagu tu jelah. Nah, ya betul buat. Itu prinsip kita tu tak tepat tu. Nah, kurang tepat. Hak tepatnya bagi akhirat ni lah kita kena buat wis sempurna. Nah, hak dunia tak apalah kalau tak sempurna pun. Nah, kerana hak tu bagi sementara kita nak tinggal. Tu supaya Ali Zainul Abidin, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib, cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Husain bin Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, digelarkan dia Zainul Abidin. Zainul Abidin maknanya perhiasan orang-orang yang ibadat pada Allah. Apa tu? Dia kalau bak ibadat ni kan, sudahlah. Segok, cermat, jaga, nak buat hak TikTok lah. Tu. Baju saja kalau semaya harga berapa ratus dinar. Ratus dinar kira. Nak masuk semaya ni baju berapa ratus dinar. Tapi kalau baju nak pergi jumpa dengan orang pasar malam ke berapa, baju buruk-buruk gitu sudah. Kata balik sakit dengan kita. Dia ni. Kita kalau nak semaya baju hak buruk-buruk jadilah satu tu aurat. Tu pun kalau semaya di masjid surga. Kalau semaya rumah, tak ada apa. Kain plekat tinggi sikit pada pusat. Selesai masalah. Allahu akbar. Dia ni. Baju pagoda, soyok pula atas belakang. Selesai masalah. Tapi kalau nak jumpa orang tu gak pakar segok bukan main. Tu kita. Nah, Zainud Dunya. Zainud Dunya, perhiasan bagi dunia kita ni. Tapi Ali Zainul Abidin tak. Kalau nak ibadat pada Allah, nak baca Quran, kau nak zikir, kau nak semaya, sudahlah. Buat benda hak TikTok lalu dah, hak kemah lalu, maha-maha. Tu. Tu lagu tu. Tu kenapa? Karena bagi akhirat. Wis punah lalu kalau buat, ala-ala buat sepunah lalu. Biar boleh pahala banyak saja dah. Pahala sesempurna pahala. Habis situ. Ya. Letak tangan. 3 kali ke sekali saja? Sunat meniga-niga juga. Sunat meniga-niga juga. Dah ni. Sunat juga meniga-niga. Tu. Habis itu. Habis. Dan nyelati. Macam itu. Dan nyelati ini, dan sunat nyelati. Selak gapo akan janggut laki-laki yang lebat. Baca lebat tu yang baca lebuk je. Lam bata gitu je ni. Tu. Sunat dan menyelat-nyelati ini, dan sunat menyelat-nyelati janggut laki-laki yang lebat. Kita cerita dah itu kan. Setara mana lebat? Yang ni sekira-kira tak nampak kulit dagu ni ketika mana di dalam majlis berkhitab. Majlis khitab ni majlis cakap. Kita bercakap dengan orang tak ada lagu ni. Ni sebab mengajar ni, pakai mic gapo nah. Kalau kita bercakap dengan orang biasa-biasa, qadar mana duduk? Sedepa boleh lah ada ni. Sedepa, serta. Qadar tu kalau tak nampak ni, apa nama ni? Kulit dagu. Kenapa janggut dia lebat hangat? Ketika tu dipanggil lebat. Tapi kalau duduk dalam majlis khitab, qadar serta sedepa tadi tu, janggut ya ada, tapi nampak kulit dagu, maka tu tidak dipanggil lebat, tak panggil lebat tu. Jarang lagi. Kalau hak jarang lagu tu wajib kena wisapa ke batin bagi janggut. Maknanya kena kepada kulit dagu. Tapi ni masalah lebat. Kalau lebat lagu mana? Kalau lebat janggut bagi laki-laki. Laki-laki je, perempuan dah.
Sunat nyelati janggut laki-laki yang lebat. Tuh. Karenanya an Utsman bin Affan hadis. Riwayat daripada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana adalah ya Nabi tu yukhallilu menyelat-nyelati lihyatahu akan lihyahnya, janggutnya. Itu. Tu tengok. Dan dua tali tudungnya. Tali tudung ni mana side bang. Side bang ni tali tudung ni. Dua tali tudung. Bahasa sampai dulu tak ada arah lah. Kita kena royak pula lah. Gapo dia tali tudung tak kerja tu akan pakai tudung. Maknanya side bang dia. Side bang ni kadang-kadang ada orang yang melebak ke baku Arab kau baku Pakistan gapo nya lebak. Ustaz Azhar dulu lebak ketemu ada ni. Tu. Ketika tu nya sunat dia salat. Kalau janggut sini janggut. Ni jebang dia panggil. Jebang boleh panggil Kelantan panggil. Jambang. Jambang kau lah. Ketukang jambe bilik air berak tu. Jambang. Jebang orang Kelantan panggil jebang. Side burn. Tu. Tali tudung, tapi panggil tali tudung. Tu sunat. Sunat juga selak. Demikian lagi, apa makna demikian lagi? Yani sunat juga menyelat-nyelati tiap-tiap bulu yang dipadakan, yani yang dimemadai, yang disahkan dengan membasuh zahirnya bulu. Tu jenis bulu-bulu hak tebal. Hak beradat tebal, kita kata beradat tebal. Kalau hak jenis tidak beradat tebal, maka ia kira tu orang panggil apa? An-nadiru maujuduhu kal ma'dum. Benda hak nadir, tidak beradat, jarang sangat berlaku. Sejuta orang seorang nak boleh kada tu susah. Itu dia panggil nadir, tidak beradat. Maka supaya hukumnya tak ada lah. Naknya hak beradat tebal. Macam kita orang Melayu ni tak tebal bulu tangan ni, tak ni. Nampak kulit. Setengah-setengah orang ada tebal tak nampak dah. Tu. Tu tengok. Demikian lagi yang ni sunat juga menyelat-nyelati tiap-tiap bulu yang dipada, yang disahkan, dimemadakan, yang disahkan. Sah dah wuduk dia dengan membasuh zahirnya. Tak wajib nak basuh batin. Sebab apa? Tebal sangat. Tapi naknya bulu hak beradat tebal lah. Kalau hak tidak beradat tebal, tak boleh. Mana tengok hak tidak beradat tebal. Contoh dia mari. Adapun janggut laki-laki yang jarang. Macam kita orang Melayu ni kadang-kadang janggut tak berapa nak tebal. Kerana orang Melayu ni kadang-kadang ada hormon dia daripada Cina. Ada tengok janggut orang Cina kan. Nak boleh kau tumbuh 2-3 orang pun susah. Tu orang panggil janggut laki-laki yang jarang, yang tidak lebat maknanya. Sekira-kira kalau duduk dalam majlis berkhitab, bercakap, nampak orang panggil dagu, kulit dagu dia. Itu orang panggil jarang lah tu. Tu orang panggil dobik bagi jarang. Dan janggut perempuan. Janggut perempuan ni tidak mesti kena jarang, lebat sekalipun. Kenapa tu? Kita kata lebat sekalipun. Sebab orang puan berjanggut ni, nak cari 1 juta seorang tu susah apa? Betul tak? Tu dah 1 juta ada tak seorang hak janggut? Susah. Kalau ada pun pelik benar. Nadir dia panggil. Maka kaedahnya an-nadiru maujuduhu kal ma'dumi. Benda hak jarang berlaku, kalau ada juga berlaku, itu hukumnya seperti tak ada berlaku, tak berlaku. Artinya orang perempuan takdir Tuhan. Takdir tak ada orang tena nak lagu tu ni. Takdir Tuhan lah kalau dia janggut lebat. Maka dia wajib kena basuh muka ketika mana berwuduk seperti mana orang yang tidak ada janggut. Maknanya apa? Kena wisapa habis kepada batin bagi janggut, iaitu kulit bagi dagu. Maknanya tak boleh qada selak-selak itu tak boleh. Amun itu 3 ayat juga. Sebab apa? Dia janggut lebat juga. Kata ni. Selak-selak cukuplah. Tak boleh. Tak memada lah gitu. Tak sah wuduk dia perempuan tersebut. Nanya gitu orang tina tu. Dah. Ada orang tina lagu tu. Kita tanya.
Jarang nah. Siapa nak belaki tak tahu kalau retin nak berjanggut. Nah, tok lelaki tengok pun seram. Tok lelaki tak ada janggut, tengok bini ada janggut, oh seram. Nah, itu lagu tu. Tu. Dan janggut perempuan, walau lebak sekalipun. Dan khunsa, yakni janggut khunsa. Ya itlaq khunsa kena kepada khunsa muskil. Itu dah. Sebut kata khunsa, ya sebut kata khunsa begitu je. Tu. Al-lafzu idza utliqa in sarafa ila fardil kamil. Lafaz bila diitlaq maka kembali maknanya kepada hak yang paling sempurna. Mana? Khunsa yang dikehendaki dengan makna yang dengan makna apa? Hak paling sempurnanya khunsa, orang yang mempunyai dua alat kelamin, itu dipanggil khunsa. Nah, aslul khilqah, asal daripada lahir lagi. Ada orang panggil dua alat kelamin. Itu dipanggil khunsa. Kalau orang panggil pergi jahit, pergi kerak konek dia tu kita itu bukan khunsa. Itu dipanggil mukhannas. Nah, beza tu khunsa dengan mukhannas. Nah, hak pondai maknya hak duk gerak konek jadi parak orang tina tu, itu tak panggil khunsa tu. Itu dipanggil mukhannas, dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu. Telah melaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam minan nisa'il mutarajjilat wal rijalil mukhannatsat, gitu kalau tak silap hadisnya. Melaknat oleh Nabi SAW daripada laki-laki yang perempuan yang nak menyerupai laki-laki. Panggil tomboy. Nah, rambut ia kerak pendek. Nah, pahbuh misah sikit. Nah, pakai baju orang jatuh, cakap pun cara orang jatuh. Nah, itu orang panggil apa? Mutarajjilat dia panggil. Orang tino yang nak berupa jadi orang jatuh. Nabi laknat. Wal rijalil mukhannatsat, maknanya orang laki-laki yang berusaha nak jadi supaya tino. Itu pun dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tak boleh lah gitu. Nah, tu. Habis. Dan khunsa, janggut khunsa. Lagu mana? Maka wajib, bukan sunat dah. Ada pun hak kata sunat selak tadi tu janggut laki-laki yang lebat. Jangan itu kata janggut laki-laki yang lebat. Lagu mana lebat? Sekira-kira kalau duduk dalam majlis berkhitab bercakap tak nampak orang panggil kulit dagu. Maka laki-laki lagu tu sunat selak. Ada pun janggut laki-laki yang jarang, maknanya nampak kulit dagu dia. Atau janggut perempuan walau lebat sekalipun, janggut perempuan dan khunsa, maka jawab bagi adapun, maka wajib diselati akan keduanya, kedua janggut bagi laki-laki yang jarang dan janggut perempuan dan khunsa walau lebat sekalipun. Itu lagu tu. Sebab apa wajib? Sebab wajib mengenakan air pada kulit dagu, pada batin bagi janggut. Itu dah. Habis itu. Dalam hadis Anas bin Malik, wa ana Anas bin Malik, diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana adalah ya Nabi iza tawaddaa, apabila berwuduk ya Nabi, akhadha kaffan min ma'in, mengambil ia akan setapak tangan daripada air. Lepas tu fa adkhalahu, maka mempermasuklah ia Nabi hu akan dia air hak setapak tangan tu tahta hanakihi, di bawah apa ni, dagunya. Fa khallala bihi, maka nyelatilah ia Nabi SAW bihi, dengan dia air, lihyatahu, akan janggutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hakaza amarani rabbi, beginilah diperintahkan akan daku oleh Tuhanku. Itu dah.
Jadi Nabi SAW diceritakan oleh Anas bin Malik, ambil air tapak tangan ni, nah, pak masuk ke bawah hanaki ke orang dia, lepas tu masuk air, takhallala, menyelak-nyelak ke orang panggil janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik situ. Tu. Kemudian dia kata, dan bermula kaifiat menyelak-nyelati janggut dia. Lagu mana cara kita nak menyelak-nyelati janggut? Ni dia cerita. Bahawa memasukkan segala anak jarinya mutawaddi di bawah janggutnya mutawaddi. Tadi? Ke bawah. Sebagaimana hadis cerita tadi. Nah, fa adkhalahu tahta hanakihi. Maka mempermasuklah ya Nabi akan dia air tu tahta hanakihi. Di bawah. Di bawah apa ni? Tulai dagu dia. Nah, tahta hanakihi. Wa fa khallala bihi lihyatahu. Maka menyelak-nyelaklah Nabi itu dengan dia air tersebut akan janggutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Jadi kaifiat menyelak-nyelati janggut tadi tu hak tebal. Sunat bagi laki-laki. Janggut dia tebal, sunat selak. Adapun bagi laki-laki janggut yang jarang, wajib selak. Wajib dah. Jadi kalau dia janggut tebal, dia basuh muka, lepas tu dia pun tak selak, sah tak? Sah. Kenapa? Selak janggut bagi laki-laki yang tebal janggutnya itu sunnah. Tapi kalau laki-laki itu janggut dia jarang, sekira-kira nampak dagu tadi kita sebut. Nah, ketika mana majlis berkhitab, ketika mana basuh muka, dia tak boleh qadatu. Wajib dia kena selak. Nah, wisapa air kepada ni. Kulit dagu dia. Tu. Tengok. Dan yang afdalnya tu. Dah kita nak masuk anak jari tangan kanan kau kiri ustaz. Takut dia mau tanya dah tu ni. Tangan kiri kau kanan. Tengok dia kata. Dan yang afdalnya dan yang afdal mana anak jari yang afdalnya, mana ai aktsaru thawab. Itu mana afdal. Lebih banyak pahala ialah dengan anak jari tangan kanannya. Tangannya. Mana tangannya dah? Karena Nabi yuhibbul yumna, suka menganan. Maka kita ambil air nak selak. Kalau kita janggut tebal sunat. Kalau kita janggut nipis wajib. Nak ambil air dengan tangan tu tangan mana? Tangan kanan sunatnya, afdal tangan kanan. Boleh tak kiri? Boleh lah. Bawa tanya je. Nah, boleh. Cuma hak afdalnya guna tangan kanan. Habis. Dan menyelati. Ni lain pula ni. Habislah. Hak sunat selak janggut, habis dah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan menyelati ni, dan sunat menyelati. Tambah belakang tu. Dan sunat menyelati segala anak jari, dua tangan dan dua kaki mutawaddi. Tu. Sunat tu. Karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ini Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata mana? Idza tawaddata, apabila berwudu oleh engkau, fa khallil, maka hendak menyelak-nyelatilah engkau asabi'a yadaika wa rijlaika. Maka hendaklah kamu menyelak-nyelati akan jari, segala jari-jari bagi dua tangan engkau dan jari-jari bagi dua kaki engkau. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh tu. Tu. Ada lagi hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sabda, sahabat cerita perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dalam hadis nak kata? Wa anil masturi dibni Syaddadi, diriwayatkan daripada Masturid bin Syaddad. Qala, kata ia Masturid, sahabat Nabi nama Masturid bin Syaddad. Dia kata Raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
telah melihatlah olehku akan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa, apabila berwuduk ia Nabi, khallala, nescaya menyelat-nyelati ia Nabi asabi'a rijlaihi, akan jari-jari kedua kakinya Nabi menyelat tu bi khinsirihi, dengan jari kelingkingnya, bi khinsir. Nah, khinsir jari kelingking. Tu dah. Nah, tu dengan jari kelingkingnya. Nanti akan cerita kita lagu mana kita nak selak, orang panggil apa? Jari-jari kaki, jari-jari tangan ni. Tengok dah. Bila tu kata sunat tu kait pada kata dan sunat menyelati segala anak jari, dua tangan dan dua kaki. Kata sunat menyelati segala anak jari, dua tangan dan dua kaki tu bila? Kait jika sampai air kepadanya, kepada anak-anak jari, dua tangan, dua kaki, sampai takluk pada kata sampai, dengan ketiadaan menyelati jari jenis hok terbuka nah, jari kaki dia, jari tangan dia jenis terbuka, bukan jenis rapak gitu kan. Jadi kalau dia tak selak pun air siapa dak celah, siapa kalau sampai maka sunat menyelati. Gitu dah. Tu jenis kaki orang tu jenis jarang. Nah, jari-jari kaki dia jenis jarang dia panggil, bukan rapak gitu dak, jenis jarang. Sekira-kira kalau dia basuh kaki dia dengan air atau tangan dia dengan air basuh, tak ada selak pun air tu siapa celah-celah. Maka ketika tu hukum menyelati celah-celah jari tu ialah sunat. Itu ingat tu. Kalau gitu dia kata maka jika tiada sampai, yani maka jika tiada sampai air kepadanya, kepada anak-anak jari, dua tangan, dua kaki, dengan ketiadaan menyelati. Tu takdir kala gitulah. Ya kecek reka. Maka jika tiada sampai gapo tahu gitu ni. Maka jika tiada sampai, yani maka jika tiada sampai air kepadanya, kepada dua jari, dua tangan dan dua kaki, dengan ketiadaan menyelati, melainkan yakni sampainya bila boleh sampai air tu pada celah-celah jari-jari tangan, jari kaki dia, melainkan dengan menyelati seperti segala anak jari. Lagu mana? Misal dulu. Tak jawab lagi ni. Dia tak jawab lagi hukum. Misal dulu. Seperti contohnya segala anak jari yang sangat berdempik. Baca berdempik tu. Baroda mimpakoh. Berdempik. Itu ni. Berdempik. Mana? Rapak sangat. Jari-jari hok jenis rapak doa. Tu tak tahulah. Kalau jari tangan ni jari hok rapak, hok biasa nak jadi rapak ni jari kaki. Jari tangan ni rasa begini lah. Tak ke begini. Nah, kalau baby yo lah tangan yo kecil lagi. Dah tua ni begini lah. Tetapi kalau jari kaki, tu kebiasaan adanya banyak jenis jari orang rapak. Berdempik, bersangatan maknanya. Sangat berdempik. Setara mana sangat berdempik tu? Taswir pada kata sangat berdempik. Tengok. Sekira-kira. Wazalikal berdempik. Kalau ngaji kita Arab gitu. Nah, bermula demikian itu berdempik, musyawarah digambarkan dia sekira-kira tiada sampai air. Tak sampai. Kalau dok hola kaki gitu ya, cah baca basuh. Nah, dia gosok keluar zahir gitu ya. Nah, kok celah-celah tu jari dia rapat. Nah, tak sampai air tu kalau dia tak selak. Hukumnya apa ketika tu menyelati celah-celah jari? Nescaya ni baru jawab bagi hukum. Jawab bagi maka jika tadi. Nescaya wajib menyelati akan dia, akan anak jari, dua tangan dan dua kaki. Wajib dia tu bukan sunat dah. Hok kata sunat tadi tu kalau jenis jari dia tu jaga, sekira-kira kalau dia gomoh air basuh ngok gitu je sapalah celah-celah tu kaki kau gapo tak ada kena selak dah kerana jari dia tu jenis bokok gitu. Nah, Allah tu kat suruh masuk air kok celah-celah. Tiga tu kalau dia nak selak juga sunat. Tapi kalau jenis jari tu rapak, sekira-kira air tu tak sapa. Kalau dia tu cakap cocok hulu kaki cacah-cacah gitu ya.
Malaikat sapanya bila? Kalau dia selak, barulah air itu masuk mengalir ikut celah. Maka ketika tu hukumnya wajib dia kena selati. Ni kadang-kadang kalau kita hak tahu dah tu mungkin berasa saya tahu dah Ustaz. Kadang-kadang ada orang tak tahu. Nak tahu tak tahu, nanti tengok dia ambil semaya lagu mana. Ni. Kaki. Oh, alolah. Pas semaya tu gak rajin, pas sunat tu sunat ni, pas sunat. Ambil semaya tak beres. Dah, pas nak sah mana? Nah, tu gak lepas maya dak buat maksiat tu, maksiat nak patut. Mana kata maya boleh tegak. Maya mu tak sah Jawa lagi. Nak agak pahala kau lagi sangat jauh. Nak sah pun dah. Pahala ni kira ikhlas, tak ikhlas, riak, ujub, jangan biada tu bab pahala, tu tasawuf cara, bab bekah ni dulu. Tu tapi rajin maya rajin. Ni orang kita lah gitu. Ibadahnya rajin, tapi mengaji hak fardu ainnya malah. Ini tipu setan. Kata Ibnu Athaillah Al-Sakandari, min alamati tibail hawa musara'atu min nawafilil khairat wat takasul 'anil huquqil wajibat. Setengah daripada tanda orang yang tertipu dengan hawa nafsu dalam beragama. Dia kira agama ni maya, gitulah puasa. Kata ni. Baca Quran, biar ada ngaji pun. Ialah segera buat perkara hak sunat-sunat. Di samping tu malah buat perkara hak wajib. Ni kalau tu guru ngajar tauhid, ngajar fiqh, ngajar tasawuf, hak fardu ain, ngaduk selalu. Siap sedia lekat dinding sport Spiderman. Kalau lekat dinding tapi tak tidur tak apa. Ni lekat dinding mak tidur tu, sport Spiderman. Dak apa cicok main tu. Naik pakai atas lari tu. Banyak gitu. Kalau ngaji fardu ayat lari selalu dah. Tapi kalau ustaz tu jenis cerita bab dajjal, konspirasi. Tuan-tuan, cuba buka beg duit. Ada duit dolar. Cuba tengok di duit dolar Amerika. Ada lambai gapo? Lama dah mereka rancang. Kita saja tidak sedar. Ni dekat segar betul mata kapul ngah. Cerita tu cerita Rusia ni, cerita bab-bab dajjal. 80,000 dah ulama sedang mengikut dajjal sekarang ini. Segar. Update lalu dalam Facebook. Telah berkata Syekh sekian-sekian. Ulama telah ikut dajjal 80,000 orang. Ulama mana? Ada ni. Ada tak Syekh? Orang lain ni mudah ya Syekh. Boh serebel sebutir, ada redak sebutir, pakai baju jubah 2 3 4 lapis. Tu. Naik ke bukit gunung mana-mana. Tu. Ya Allah. Siap. Syekh panggil. Biar baca kitab Rumi pun. Rumi terjemah Indonesia. Kalau kita Arab boleh baca. Kita jauh. Kalau saya kita Arab, tak jauh boleh baca. Tapi tak Syekh semata orang panggil. Sebab apa? Akhir zaman ni pandai dia. Tahu dah kiamat bila akan berlaku. 2022, 2024 kiamat pasti berlaku tuan-tuan. Tengok sekarang umrah tak boleh pergi. Tiba-tiba tak berlaku juga kiamat. Dia kata silap Quran tu bukan silap apa. Quran pula silap yak bengong. Ada tu orang gitu. Ada tu. Tak kata siapa-siapa lah ni. Dia cari sendiri gitu dia. Nak jumpa. Tapi orang kita minat lagi tu. Cuba tengok ngaji fardu ain. Berapa orang yang mari surah? Tak sungguh. Terang ngajak cerita konspirasi ni. Gapo hak sedang dirancang oleh dajjal. Ramah lalu bakal mari. Pakai pula. Alolah. Ramah selalu. Minat selalu orangnya. Padahal dajjal ni bukan mari supaya kita duk seka, bukan. Dajjal bukan mari dengan mata sebutir itu, kan? Kalau mari dengan mata putih itu senang nak cara dajjal. Dajjal mari dengan keadaan kita tak kenal dia dajjal. Macam mana boleh kata 80,000 ulama ikut dajjal? Orang cakap lagu ni dia tak khabar, dia sendiri sedang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menghina Nabi Muhammad. Sedekah ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Ulama umat aku ni hebat tak hebat nak standing dengan nabi-nabi Bani Israil. Nak hampir-hampir standing dengan Nabi-Nabi Bani Israil yang tidak jadi rasul. Hebat tak hebatnya ulama umat Nabi Muhammad. Mari ke dia 80,000 dah ikut dajjal. Siapa dia cuak mari orang nama Nak tahu ulama mana? Kok mana suku wek siyo lah. Situ kok sebenarnya. Nak marah kok wek sinya sebenarnya.
Tu. Jadi nak marah tu selekeh lah. Ada kita setuju, ada kita tak setuju. Nah, benda-benda orang panggil benda ikhtiar, benda orang menego, benda orang ada. Tapi jangan duk kata ulama 80,000 ikut Dajjal, jangan. Kalau ulama siapa amat tu boleh ikut Dajjal, pak kita hak jahil nak ke mana? Tak lebih haling pada ulama. Nah, jawabnya kita hak jahil, ambo lah hak jahil. Ni bukan setakat ikut Dajjal, junjung atas kepala lah Dajjal ni. Kalau ulama pun boleh ikut Dajjal. Allah. Mudah ke dia. Ada ni. Jadi jangan kita. Allah. Tak berani sungguh hambanya. Tu. Macam-macam lah. Tu suruh hajak Nabi Isa lah, Imam Mahdi naik ke bukit Gunung Jerai lah, macam-macam. Macam-macam pelik-pelik saja. Apa nak cakap benda lagu tu? Padahal umat kita fardu ain banyak tak lepas. Tauhid tak tahu ke mana hala. Pekoh sah ibadat tak tahu lah mana hala. Tak tahu, tak mengaji. Tu berat. Jadi Dajjal ni bukan mari dengan mata sebutir gitu. Kalau nak tengok dari YouTube, Dajjal telah dilahir bawah mata sebutir. Kau senang cari bunuh lah, tak ada. Tu bukan Dajjal beranak dari YouTube mata sebutir tu. Tu bayi yang dicoba ibu bapanya dengan lahir anak yang kurang upaya, yang cacat, tidak sempurna macam kita dua butir mata. Dajjal ni yang mari dengan tampan, segak, berketerampilan, mengkagumkan, gitu. Punya slogan-slogan yang berangsangkan, ayo kita membangun bersama kebajikan, kita membangun bersama Islam, kita membangun, menyeru ke arah kemajuan. Contoh itu ni. Tu kita, hebat ni pemimpin yang dijanjikan oleh Tuhan. Siapa ramai sebutir bumi ni boleh kata ikut Dajjal bawa. Bak Dajjal tak mari ngah. Saya Dajjal ni. Yang tapak kau kalau bagi saya Dajjal tak. Dajjal mari dengan segak dengan semak. Bukan setakat tu, mari dengan khariqul adab, perkara-perkara yang mencarikan adab. Lama-lama yang mengaku saya Imam Mahdi. Orang kata boleh jadi kot. Selama ni keramat lah tu panggil dah Imam Mahdi. Lama-lama yang mengaku saya Nabi Isa. Boleh jadi. Sebab banyak perkara-perkara yang mencarikan adab, boleh jadi mukjizat. Akhirnya dia berkhutbah. Tengok. Dajjal orang cerdik. Bukan orang bodoh dah. Dek sini. Ya khutbah. Ayyuhal muslimun. Hei orang Islam. Ihzaru. Waspadalah kalian. An masihid dajjal la'natullah. Daripada Dajjal yang dilaknat oleh Allah. Siapa kata? Dajjal sendiri kata. Tu. Ada sini. Akhir khutbah tu barulah yang mengaku, akulah Tuhan kamu. Ana rabbukum. Aku Tuhan kamu. Barulah start fitnah Masihid Dajjal. Baru start itu. Buta mata kanannya, putus telinga kirinya, tertulis kafir atau kufur di dahi. Boleh dibaca oleh orang yang pandai membaca atau tidak pandai membaca. Maka hari yang pertama fitnah Dajjal tersebut, separuh bumi ni lari tak ikut Dajjal. Dajjal apa menatan ni? Baru sedar. Maka Dajjal kata ke matahari, stop. Dekat sini. Berhenti matahari, tak bergerak. Panah bumi orang mana tak mengikut Dajjal. Sampai sehari setahun. Sehari seperti setahun. Hari kedua sebulan. Hari ketiga seminggu. Hari keempat baru seperti hari-hari kita, seperti sekarang ni 24 jam dalam sehari. Soalan nak tanya, kalau tak mengaji fiqh, hari pertama Dajjal tu nak semaya berapa kali sehari? 5 kali sehari. Minggu sehari Ustaz. Ni, hok beri sangat kau Dajjal ni tu ni. Sikit-sikit semua Dajjal berlaku. Pening Dajjal, semua kait kaku. Nak tanyanya kalau hari pertama fitnah Dajjal, setahun, sehari seperti setahun. Nak semaya setahun, kau nak semaya 5 kali sehari. Tanya hok malah ngaji fardu ain. Hok lekak dia cak di kerong-kerong masa duk ngaji fardu ain. Nak tanya semaya sehari tu berapa kali? Kalau tak mengaji, sehari pertama semayanya setahun. Tu kena kira. Kena kira. Semaya hari kedua sebulan. Semaya hari ketiga seminggu. Semaya hari ke-4, 5 barulah 5 kali sehari. Kalau tak ngaji fiqh nak beramal mana tu?
Cerak-cerak dah ikut Dajjal. Maya mana? Payah Dajjal. Ha tu. Bukan setakat tu, ujian semaya, ujian ibadat, ujian makan minum pula. Nak makan sekeping roti semulut nasi, tak boleh kalau tak beriman Dajjal Tuhan. Nerakanya Dajjal, syurga hak sebenar. Syurganya Dajjal, neraka hak sebenar, akhirat kelak. Nah, tak makan berapa tu kata ayut ta'am yajri zalika bizaman ya Rasulullah. Makan berapa Tuhan buat untuk orang mukmin tu kata. At-tahlil wat takbir wat tasbih wat tahmid yajri zalika bit ta'am. Makanan tu kata ialah tahlil. Halala yuhallilu tahlilan ay qala la ilaha illallah. Pahalullah ni ngatik puletih la ilaha illallah. Tengok betul email. Tadi siapa dah pun nak WhatsApp kona lagi. Nak sini. Lama nak tadi email. Nak marah. Agak-agak boleh kita hidup sampai Dajjal. Tak sabar sangat nak tunggu Dajjal. Nah. Jawabnya ikut Dajjal. Nah, tak ada zikrillah, tak ada tahalli tazkiyatun nafsi. Akidah pun tak tahu ahli sunnah wal jamaah kok mana, tak mengaji tauhid ma'rifatul ammah sifat 20, tak tahu mana hala kalimah la ilaha illallah. Kita nak hadir makna apa? Makna mutabaqah, ko makna iltizamiyah, ko makna tadammun, makna ijma', ko makna tafsili. Tak tahu gapo sekarang. Jadi gimana kalau mari Dajjal? Pakai hangguk gitu ni. Lapar dah Dajjal, mu Tuhan lah, main-main sekeping roti nak makan. Beres, selesai masalah. Maka sebab tu kita tak suruh sibuk sangat lah. Nah, hijab Tuhan nak mari Dajjal bila, ni memang hadir bila tu hijab kita bekal dengan iman, Islam, ihsan, dengan tauhid, fiqh, tasawuf. Nah, dengan akidah, syariat dan akhlak. Ini bekal kalau tak ada jumpa Dajjal pun kita mati kena soal. Nah, tu lagu tu. Habis itu. Nah, ni beda sikit fok-fok beri sangat konspirasi. Nah, payung mak mari perkataan Habib Abu Bakar Al-Adani. Habib Abu Bakar Al-Adani kata, mana-mana orang alim yang hanya mengajar tauhid, fiqh, usulul fiqh, tafsir, hadis, mereka ini akan tertipu dengan fitnah akhir zaman kalau tidak belajar tentang fiqh akhir zaman. Tengok dia kata, ini penting kita kena belajar teori konspirasi. Salah. Habib Abu Bakar Al-Adani bukan suruh kita mengaji konspirasi, bukan. Belajar fiqhut tahawulat. Ada satu fiqh yang dijadikan ilmu istiqlal daripada ilmu tauhid, ilmu fiqh. Ada satu lagi ilmu fiqh tahawulat dia panggil. Apa? Yani berdasarkan hadis Jibril mari tanya apa iman, apa Islam, apa ihsan. Okey? 3. Kemudian gapo Jibril tanya lagi? Mata sa'ah. Bila berlaku kiamat? Nabi kata tidaklah orang yang menanya tu lebih mengetahui daripada orang yang ditanya. Nah, maka Nabi sebut asyratuha. Nah, antalida amata rabbataha, apabila ibu melahirkan tuannya. Hadis tu juga. Maka dijadikan oleh Habib Abu Bakar Al-Adani, ilmu ni dipanggil ilmu fiqh tahawulat. Apa? Ilmu memahami tentang hadis-hadis yang menceritakan konsep asyratus saat, saat-saat dekat-dekat dengan kiamat. Tu ada marhalah-marhalah dia. Itu bukan teori konspirasi kata ni. Tu belajar dengan secara mendalam lagi tentang asyratus saat. Kita asyratus saat ni kita belajar dalam ilmu tauhid, uluhiyah, ketuhanan, risalah, nubuah, kenabian, lepas tu khabariyat atau ghaibiyat, perkara yang didengar daripada Nabi SAW, termasuk tanda-tanda kiamat. Nah, asyratus saat ada al-kubra as-sughra. Nah, kemudian kita belajar gitulah. Tapi oleh Habib Abu Bakar Al-Adani dijadikan ilmu asing, bahas suku, bukan teori konspirasi, bukan. Beza tu. Teori konspirasi ni apa panggil? Cocok logi dia panggil. Asal cocok. Cocok logik selalu dah. Gitu. Tu lagu tu. Habis. Kemudian kita sambung semula pula insya-Allah. Dan jika tiada dapat menyelati kerana berlekat setengah dengan setengahnya. Sikit lagi. Sampai kita berhenti sampai bawah tu sikit. Dan jika tiada dapat menyelati. Tak boleh nak selak. Saya nak selak tak boleh, ustaz, jari saya ni. Bapa tak boleh selak. Kerana berlekat setengah dengan setengahnya. Ini lekat.
Ni pegang, tak boleh nak celak, lekat sungguh. Lagu mana pula ni? Maka haram diceraikan dia nak jari kerana diselati akan dia nak jari. Haram tu. Jangan kita duk cerak. Ustaz tu kata, tak boleh. Ambil pisau, belah. Darah beleceh gulawa, selak kera. Tak susah sangat Islam ni. Dah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah nak mudah, tidak nak payah. Jadi iza daqat ittasa'at wa iza tasa'at daqa. Itulah hukumnya. Bila orang panggil sepik, mana sepik? Sepik lah hukum. Tak boleh nak selak. Nak sebab apa? Lekat. Tiap-tiap anak jari dia tu lekat. Sekira-kira kalau nak terbelah gitu, darah beleceh, maka haram dia belah. Tak boleh. Dia masa itulah. Tu lagu tu. Habis. Kemudian kita sambung pula insya-Allah, dan bermula kaifiat menyelati akan jari tangan bahawa dijadikan anak jari yang kanan pada celah anak jari yang kiri. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin semua, tu perkembangan tentang progres tanah wakaf 2 ekar pondok kita tu. Sekarang ni kita dalam proses untuk membersihkan tanah, membersihkan tanah tu daripada hutan. Ya, kerana 2 ekar tu, 1 ekar belakang tu ya bukit pas hutan. Jadi kita nak bersih hutan tu, kemudiannya hak tanah bukit tu kita nak mari tambak sikit depan. Jadi tidak terlalu jadi gini jadi tanah. Biar jadi comel lah sikit, ada tikat dia comel. Dikah dia tu 50,000. Sekali dengan ambil gapo tahulah, tu excavator macam-macam jenis lah. Jadi sekarangnya kita ada dah 25,000 dan kita bayar dah 20,000 sebagai bayar muka, ada baki lagi 25,000. Jadi minta siapa-siapa lah, ke hak mana-mana hak bahasa jenis nak ke akhirat, kata ni. Minta supaya dia baik 25,000 lagi. Kata ni. Ataupun kalau ada dah bawa 25,000 malam ni, lalu dah 25,000 malam ni. Biar selesai sini selalu. Itu saja. Insya-Allah kalau ada modal, kalau rezeki Allah Taala, ada modal sikit, kita nak jalankan projek untuk pembinaan pondok tu pada bulan 3 atau bulan 4 ni insya-Allah. Jadi doa-doalah mudah-mudahan berjalan lancar. Cita-cita hak mana pewakaf tanah. Seorang kita ni pun ramai juga wakaf itu tu, bukan sikit-sikit nak boleh kos juta itu tu. Tercapai insya-Allah. Bukan impian apa? Impian pewakaf. Pewakaf hak 30 hia, 10 hia, 100, 1000 ke berapa ya wakaf, biar tercapai, iaitu terbinanya pondok di atas tanah wakaf tersebut insya-Allah. Itu saja, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.